Fia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salam qabla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma bit ta'lim wa tazakkur bit tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan sembah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan saudara hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Maza Ya'ni Itima'i Islam, apa artinya sebenarnya Islam, daripada Fadilatul Syekh Fatahiyakan pada tajuk sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam. Tajuk kali ini membawakan kepada kita 5 subtopik tajuk kecil yang mana ia juga merupakan penutup kepada bab yang kita bawakan kepada tuan-tuan itu, yang mana kita dah nak masuk bab 2.3. Yang ini penutup pada bab 2.2. Nanti kita akan masuk tajuk bau meyakini beramal untuk Islam adalah wajib. Baik, rangkuman daripada apa yang disebutkan daripada 5 benda yang dimuatkan oleh Fadilatul Syekh Fatihakan. Yang pertama disebutkan di situ, apabila saya hidup secara Islam dan faham bahawa saya hidup ini untuk Islam, kehidupan saya itu mestilah mengikut lunas-lunas Islam dan corak yang dapat membezakannya dengan kehidupan orang lain. Yang ini dia punya takrifan tajuk sifat-sifat orang Islam. Ada dua naratif, ada dua perspektif yang dibawakan. Yang pertama, hidup secara Islam, itu satu. Yang kedua, hidup untuk Islam, itu nombor 2. Beza. Hidup secara Islam tetapi tak hidup untuk Islam, ia akan jadi satu orang yang buntu. Dia cuma hidup sebagai seorang Islam, mengamalkan ajaran solatnya, puasanya, tutup aurat dan sebagainya, tetapi dia tak tahu kata dia tu juga merupakan salah satu daripada elemen utama dalam membawakan ataupun dalam menggerakkan nilai Islam pada setiap diri. Kalau kita tengok balik pada diri kita hari ini, kita boleh pilih antara dua, sama ada kita ni hidup secara Islam ataupun kita ni hidup untuk Islam. Kalau orang tu hidup untuk Islam,
dalam hati dia akan ada satu rasa, satu situasi yang mana dia nak supaya orang lain juga turut merasai dan menikmati keindahan Islam yang tu. Tetapi perlu dengan berhati-hati. Zaman sekarang ni, bila mana kita tengok daripada setiap latar platform media sosial ataupun mana-mana pentas dalam nilai untuk menyampaikan dakwah secara dominasinya lah, secara banyaknya, kita akan jumpa masyarakat kita lebih suka untuk bercerita tentang apa yang dikatakan kelebihan dan juga kebaikan Islam berbanding agama lain. Kalau kita tanya dekat mana-mana orang, kalau tanya dekat orang Islam, agama apa paling betul? Islam. Kalau kita tanya dekat orang yang bukan Islam, mereka akan beritahu agama mereka lah paling betul. Dan kena faham situasi itu. Cuba berdiri pada titik menerima perbezaan, supaya kita tak jadi orang yang terlalu agresif nak menunjukkan ketidakbenaran dalam agama selain daripada Islam. Dan dekat sini selalu muncul kontradiksi atau pertembungan antara kita orang Islam dengan orang yang belum Islam. Macam selalu juga saya tak suka guna perkataan orang bukan Islam. Saya suka guna perkataan orang belum Islam, not yet a Muslim. Bukan non-Muslim, bukan infidel, bukan orang kafir, tetapi saya suka guna perkataan orang yang belum Islam, sebab kita tak tahu bila dia Islam. Dan ini adalah satu benda yang kita nak kena usaha bagi faham secara jujur, supaya kita tak jadi orang yang terlalu agresif dalam menyampaikan kebenaran dan keindahan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam ini, dia bukan sekadar menjalani kehidupan seperti mana orang Islam yang lain, tetapi dalam waktu yang sama dia memastikan keturunan, legasi, generasi yang bakal hadir selepas daripada dia masih lagi mampu untuk meneruskan perjalanan Islam yang dia rasa lah ni. Macam contoh, tuan-tuan duk main ke majlis ilmu, hadir ke kuliah setiap malam, tuan-tuan main solat Jumaat, ada tak pernah rasa dalam hati kita nak supaya anak cucu cicit kita nanti juga melalui situasi dan proses yang sama macam kita? Kalau ada, Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, sikit pun dalam hati kita, biar lah, mereka nak mengaji ke apa, punya pasal kat mereka, jaga. Hari ni kita masih lagi tak seperti mana di Korea. Kalau kata di Korea, di satu tempat mereka nak buat masjid, mendapat tentangan yang cukup hebat oleh orang yang duduk di sana, orang yang bukan Islam lah, of course. Setiap hari mereka dihina, bahkan diletakkan bangkai khinzir di depan pintu masuk projek buat masjid di Korea. Tapi dalam masa yang sama, di sini di Malaysia, siap boleh cakap Korea lagi, kan? Boleh cakap Korea lagi, boleh duk makan makanan Korea lagi, boleh tak ada rasa benda tu. Tapi situasi yang real, yang nyata adalah begitu. Sebab itu kalau kita dudukkan diri kita seperti mana minoriti Muslim yang duduk di luar daripada negara Malaysia, kita akan rasa perbezaan dia. Kita akan dapat lihat bagaimana mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kebaikan yang mereka dapat rasa hari ini boleh diteruskan selepas daripada tu. Islam adalah agama yang mempromosikan keamanan sejagat. Kita tak pernah langsung bersengkongkol dengan segala macam keganasan ataupun segala bentuk pelampau dalam menyampaikan saripati dan juga intipati agama. Tidak, tak pernah ada. Bahkan jalan Islam adalah senantiasa menentang kekafiran, bukan menentang orang kafir. Ini kena clear. Kalau tuan-tuan tengok daripada sirah perjalanan Nabi SAW dalam setiap sequel, dalam setiap siri peperangan, yang diperangi itu adalah kekafiran yang memuncak, bukan orang kafir itu. Sebab tu kalau ada orang yang dalam medan perang tiba-tiba mengucap dua kalimah syahadah, maka pedang akan diturunkan. Tidak ada lagi penghalalan darah orang tersebut kerana dia telah pun mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hak ni yang nak abang kata Islam bukan berperang dengan orang tu, tetapi sifat dan juga ciri-ciri kekafiran yang dibawa. Yang ni yang kita nak kena perbetulkan dan kena fahamkan. Yang kemudiannya,
Saya mestilah mengikuti lunas-lunas Islam dan corak yang dapat membezakannya dengan kehidupan orang lain. Orang lain dekat sini bermaksud segala macam cara hidup orang yang lain daripada Islam. Sebab tu kita sebut itu masa sambut raya. Last saya beritahu, kalau tuan-tuan mesti ingat, setiap daripada kita membawa nilai iman dan Islam, bahkan ihsan. Kita duduk dalam tingkat muslim, mukmin dan muhsin. Mungkin kalau kata kita lebih berusaha keras, insya-Allah kita akan sampai ke tahap mukhlas, yang kita panggil mukhlisin lahuddin itu. Dalam ruang itu, bila kita tengok dan kita perhatikan secara cermat, kita akan dapati pernah ada di tanah ini satu ketika semua watak kehidupan, benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan, makanannya, pakaiannya, rumahnya, pekerjaannya, semua ada nilai keislaman. Kalau kita sebut macam contoh buat rumah tu, kalau kata buat bina rumah, mereka dah pastikan tak mana arah kiblat paling tidak. Kemudian adanya selang, adanya satu ruang untuk tetamu, ada bilik untuk anak perempuan, ada bilik untuk anak lelaki. Pernah ada zaman tu. Kalau kita tengok pada hari ni, ya boleh nampak tinggalan dia lah. Begitu juga dengan makanan yang mereka duk promosikan berkenaan ketupat Jawi kan, yang mereka buat Pak Sagi tu, dia luar tu adalah apa yang disebutkan sebagai kesilapan, dosa, noda dan sebagainya. Tetapi bila mana dah siap masak, digantung, dibiarkan dia punya ayak dah menitik habis, hari raya nak makan baru dibelah. Bila dibelah, dalam dia ada apa? Putih, inti, isi beras tu. Nak abang kata bila kita berjaya untuk menyelesaikan Ramadan, maka kita akan jumpa kebaikan yang ada dalam ketupat. Begitu juga dengan ketupat palas. Ketupat palas berdiri pada 3 segi. Kenapa 3 segi? Mencakupi kepada apa yang disebutkan sebagai Islam, iman dan ihsan. Sama juga macam mana susahnya kita nak mendapatkan balutan itu, dan kemudian dah balut, dah masak, lepas tu buka balik. Boleh faham tak? Bukan boleh telan sekali dengan daun palas. Kalau daun palas tu kita nak rebus daging, boleh lah, cepat lembut kan. Kalau tuan-tuan duk rebus daging, tak usah duk pulun bubuh camca lah. Ni sampai 2 trailer camca daging tak lembut-lembut pun. Bubuh daun palas, bubuh daun palas, tapi jangan bubuh lama, bubuh sat. Kalau bubuh lama sakit, takut dia luruhkan dengan periuk. Ayam dulu saya ingat, saya lupa pergi rebus bubuh kali dengan daun palas, lupa angkat. Bila angkat, bila buka tudung, kacau jadi bubuk ayam tu. Pasal daun palas tu dia ada satu bahan yang melembutkan daging kan. So bila sebut kata macam tu, susah kita nak buat, susah kita nak masak, tapi last sekali kita rasa dia punya keputihan ketupat tu. Sama juga dengan perwatakan dodoi. Saya tanya dekat baru ni ada satu orang, dia cerita berkenaan dodoi. Dodoi ni bahannya mudah, benda mudah, tapi nak buat tu lama. Dan bila kita nak asar bila mana dah siap kita nak makan tu, sat je. Kita kacau daripada pukul 8 pagi, 8 jam kita duk godek dia tu, baru dia boleh jadi bulat macam bola. Tuan-tuan pernah duk kacau dodoi kan? Pernah ha? Muka-muka ni muka asap baulu ni kan, duk marah kat asap duk ikut dia. Dia kata asap ni taman aku duduk semua dia mai. Memanglah dekat situ kurang daya angin untuk pi, sebab tu asap tu dalam beg kita pasal kita duduk dekat. Bila kita buat dodoi, bahan dia sikit je, mudah je. Bukannya banyak sampai kita nak kena pi ke Gunung Ledang cari daun apa kan. Dah, bahan mudah. Tapi nak buat dia tu, satu lama. Mula-mula senang, tapi lama-lama dia jadi payah pasal dodoi tu dah berat. Dan bila dah siap, daripada 5 biji nyok, kita cuma dapat dalam satu pinggan besar tu saja dia punya dodoi. Dah lah yang kacau tu kita seorang, nak makan tu 6 beradik. Hak lain tu mengangau sanak kat tiang duk buat letih. Tambah-tambah pula bulan puasa baru ni panas. Oh lalu buat teruk. Abang kata macam tu lah, macam ni lah. Yang kacau aku juga. Sampailah ke petang, time buka puasa, bagi kurma pun tak. Kita lah lari pergi ambil. Nak tinggal tak boleh, takut angin. Kata orang yang sebutkan benda ni lah, kata guru saya, dia kata macam tu jugalah imbalan kepada kehidupan kita sebagai seorang Islam. Nak solat mudah dah. Solat tu dia punya kerangka solat mudah, bukan susah pun. Ambil wuduk, lepas tu kita pakai pakaian yang sepatutnya, solat 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Tetapi masalahnya nak solat tu lama.
Tapi sampai mana kita nak solat? Lama tu taklah lama mana, tetapi bila tanya lama tu memang sampai ke lolo ni lah kita akan solat. Dan sampai kita mati esok pun kita akan solat. Dah mati pun masih lagi minta orang untuk solat. Tapi dalam ruang yang sama, walaupun bahannya sikit, benda buat tu adalah lama. Dan bila kita dah semakin lama, dia kena lagi semakin jaga, sebab takut benda tu hangit. Bila hangit boleh makan tak? Tak boleh lah. Bukan takat boleh makan, boleh maki. Aku suruh hang jaga, hang tak jaga. Lain kali apa pun tak dapat. So imbalan daripada makanan pun dah masuk elemen-elemen keislaman dan keimanan yang dipraktik amalkan oleh orang-orang terdahulu. Begitu juga dengan pakaian yang kita sebut bawah ni, kan? Dalam bab pakaian, kenapa sampin, kenapa baju kurung, kenapa tudung, kenapa adanya tanjak, kenapa adanya baju Melayu pesak, baju Melayu teruk belanga, baju Melayu cekak musang, macam-macam. Macam-macam. Ya, 3 poket menandakan 3 elemen utama dekat situ. Ada ibadah, ada akidah, ada juga akhlak. Kemudian kenapa ada 5 butang rukun Islam? Habis itu kenapa ada pesak? 2 badan, 2 kain duduk di depan badan. 1 kain di depan badan, 1 kain di belakang badan. Pesak dia 2 kain. Dia ada 2 kain. Dia ada 2 kain kan. So 2 di kiri, 2 di kanan, melengkapkan 6 rukun iman. Dan benda tu diteliti dengan berhati-hati oleh ulama kita supaya nanti ni mai satu zaman ni anak cucu aku boleh tahu juga benda ni ada elemen keislaman dan keimanan. Tapi sayang, bila mana kita pada hari ini melihat ia sebagai satu tradisi, bukan lagi sebagai satu elemen yang mengekalkan ciri-ciri keimanan dan juga keislaman dalam diri orang-orang yang menjadi keturunan ataupun pemula pada keturunan kita. Sebab tu penting untuk bezakan antara kita ni hidup dengan lunas-lunas Islam ataupun kita sebenarnya hidup dengan keadaan mengikut corak kehidupan orang lain daripada Islam. Yang pertama disebutkan, mestilah berpegang teguh kepada Islam secara praktik, kerana iman itu bukanlah angan-angan semata-mata, tetapi iman adalah sesuatu yang termeteri dalam hati dan dibuktikan benar oleh amalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Suratul As ayat yang ketiga. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, yakni Taurat, dan tidakkah kamu berfikir? Surah Al-Baqarah ayat 44. Kemudian dalam surah As-Saff ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Dan ini adalah apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatiakan dalam meruangkan pada tajuk yang pertama, berpegang teguh kepada Islam secara praktik. Islam dia bukan main dalam keadaan retorik, cerita berkenaan dengan kehidupan selepas kematian, cerita berkenaan dengan kemanisan ibadat, cerita berkenaan dengan perjuangan dalam kita mengekalkan tempo atau mengekalkan rentak untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan. Tetapi dia mai dengan apa yang kita sebut hari itu, dia mai dengan peluh dan darah. Perjuangan nak menuju syurga Allah, dia bukan mai dengan basa-basi, dia mai bukan dengan angan-angan, dia mai bukan cerita-ceriti, dia mai dengan keadaan kita perlu merasa peluhnya, kita perlu merasa pedihnya. Kalau tak ada dua benda ni, perjuangan kita takut-takut adalah perjuangan yang sia-sia. Sebab itu yang pertama disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatiakan bahawasanya berpegang kepada Islam adalah mesti praktik walaupun susah. Lah ni antara benda yang menjadi tumpuan utama. Bagaimana nak mengelakkan diri pada riba. Riba adalah satu benda yang diharamkan dan Allah Ta'ala menghalalkan perjualan beli. Tapi kita nak keluar daripada kepompong riba susah. Semua benda akan ada ribanya dekat situ. Tapi macam yang kita selalu diingatkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Usaha untuk kita keluar itulah yang menjadi
bekal modal untuk kita hadap sembahkan ke hadapan Allah, sebab kita dah usaha untuk keluar. Tinggal lagi tingkat-tingkat orang-orang tertentu yang menguasai, mentadbir, memerintah dan sebagainya untuk mentitik noktahkan perjalanan ekonomi yang bebas daripada riba. Begitu juga dengan teori-teori yang kita bawa dalam nilai pendidikan. Macam kita di Malaysia, alhamdulillah setakat lah masih lagi mampu untuk dikekang. Kalau kata pergi mengaji dan sebagainya, auratnya jaga, ikhtilatnya jaga, makanan juga dijaga, semua benda tu masih lagi. Tak sama macam sahabat-sahabat kita yang ada di luar, yang mereka perlu berubah daripada zon selesa kepada survival mode. Satu keadaan yang mereka kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan situasi dan juga suasana yang sama macam kita. Macam kita nak main ke masjid senang kan, boleh main lagu tu je. Tambah-tambah pula lepas daripada bulan Ramadan ni, ramai orang hilang, cuma tak bubuh gambar dan mereka tak buat report. Pihak masjid baru ni abang kata, ustaz kami nak pergi buat report. Report apa? Report orang hilang. Pasal apa hilang? Tak main dekat masjid, dia main bulan Ramadan. Jadi selalu saya pesan lah, ini adalah ujian untuk kita, ujian untuk kita yang duk main, bukan ujian untuk mereka. Mereka mungkin Allah Ta'ala bagi ruang yang lain, rezeki yang lain, nikmat yang lain. Kita yang dah main masa bulan Ramadan tu, sampai kita ni yang rapat ke dinding, nak pergi ke depan tak boleh dah, penuh, padat, rapat kan. Berlepas bulan puasa kita boleh nyorok belakang tiang dengan Tok Imam, pasal orang tak ada, dia kata. Dan ini adalah ujian untuk kita. Dan jangan pernah putus asa, dan jangan pernah rasa sedih, sebab inilah kemanisian dalam ujian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kebaikan pada kita, sebab itulah kita boleh lagi duduk dalam keadaan yang terbaik ini. Dan kena syukur lah, kena syukur banyak-banyak sebab kita dipilih untuk duduk. Sebab tu saya selalu pesan, jangan duk troll sangat lah orang-orang yang macam tu, sebab takut nanti kita yang duk troll, sedangkan dia tiap-tiap malam menangis minta ampun taubat pada Allah, dan kita pula berdiri dalam keadaan yang duk menghina orang, dan takut sangat kalau kata kita dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ada rasa lah. Kemudian dalam nilai illal ladina amanu, yang ni pun sama juga macam takrif yang kita sebut hari tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kan. Bila sebut kata illal ladina amanu, siapa-siapa yang ada iman, tak kira iman dia banyak sikit, iman dia tebal nipis, iman dia dalam jangkat, selama mana dia rasa dia ada iman, dia mestilah duduk dalam keadaan wa'amilus salihat. Bukan wa'amilu salih, dia bukan salih tetapi salihat. Kenapa salihat? As-salihat ini bermaksud jamak. Jamak maksudnya terlalu banyak, dia terlalu banyak, maksud dia tak boleh nak kira dan tak payah kira. Bila kita dah mula buat satu kebaikan, baik dalam struktur solat, kita dah banyakkan solat sunat, qabliyah, ba'diyah, kita buat rawatib, kita buat duha, kita buat mutlak, kita buat wudu, kita buat tahajud. Teruskan, dan jangan pernah duk berkira-kira dalam nak mendirikan solat tu, sebab wa'amilus salihat. Begitu juga dengan Quran. Kalau kita masih lagi mengekalkan momentum untuk meneruskan bacaan Quran selepas Ramadan, teruskan, dan jangan pernah duk kira-kira, dan jangan duk pernah tanya banyak lagi ke nak kena baca. Tak, bukan itu soalannya. Sebab wa'amilus salihat maksudnya banyak tak terjangkau, memang terlalu banyak. Dan kekalkan duduk dalam keadaan sedemikian. Bersedekah juga sama, teruskan bersedekah. Kalau kita rasa kita boleh meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada jalur sedekah, maka kita perbanyakkan sedekah. Dan jangan pernah duk hitung kira banyak mana sedekah. Dan kalau kata nak senang, pastikan setiap hari kita sedekah, walaupun 2 kupang lambatlah nak habis kan. Kalau kata 20 ringgit 2 hari je lah sedekah, lepas tu mai hari ketiga dah rupa macam ikan tak ada ayak lah. Dia kata aku pun misuru dia tak nak puluh sedekah kan. So kalau kata kita sedekah konsisten 2 kupang sehari, insyaAllah benda tu akan lebih berpanjangan. Sebab tak dilihat pada jumlah, tetapi dilihat pada usaha kita nak melakukan sedekah. Kemudian antara peringatan yang perlu untuk kita senantiasa segarkan, iaitu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan kalimah at-ta'muru. At-ta'muru ni banyak kali juga diulang dalam Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah ini, kata ulama mufassirin, untuk mencungkil satu
perasaan ataupun satu rasa untuk berfikir di kalangan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mengambil setiap apa yang Allah Taala sebutkan, Allah Taala firmankan selepas pada ayat itu sebagai satu perkara yang perlu untuk direnungkan. Antara yang disebutkan pada ayat ini, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Maksudnya, kita ni ada satu mulut dan dua telinga, dan bila kita pesankan kepada orang, kita juga kena usaha untuk buat, kita juga kena usaha untuk lakukan. Jangan kita cuma duk habaq ke orang tapi kita tak pernah buat. Yang ni nasihat paling utama dan paling besar untuk saya, kan? Duk habaq korang untuk baca Quran, habaq korang untuk solat sunat, habaq korang untuk sedekah, tapi kita tak hidung masin, dia kata, kan? Siapa tangkai jering, bukan takat jering kan, genok apa sekali, punya payah nak luruh, genggam tak tirih. Kalau kata tirih pun 5 dit lah. Dan kalau kita duk sebut dekat orang supaya buat kebaikan, dan kita watansau ni nasia, lupa, dia melupakan diri dia yang tak buat kebaikan itu, maka ini adalah satu perkara yang perlu untuk kita senantiasa ingatkan. Kerana Allah Ta'ala juga mengucapkan dalam kalimah yang lain, lima yaqulu ma la taf'alun, kenapa engkau bercakap satu benda yang kau tak buat. Dan itu adalah satu peringatan berat dan besar bagi kita. Dan ingat, benda ni dia tak terikat pada karakter umur siapa-siapa je. Kalau ada orang kecil, budak-budak main tengok kita, benda tak betul, dan benda tu adalah benda yang perlu untuk kita insafi, maka kita kena ambil. Sebab kita juga melihat pada perkara, bukan melihat orang yang berkata, tetapi melihat apa yang diperkatakan. Nah, bukan kita tengok hang pun muda lagi nak tegur aku, dak. Kalau benda tu benar betul, ambil lah. Kalau benda tu tak benar, tak betul, dan nampak sangat benda tu datang pada orang yang bodoh, maka diamkan. Tak ada faedah kita bergaduh ataupun berdebat dengan orang yang bodoh. Sebab kalau kita berdebat dengan orang bodoh dia akan jadi 2 orang. Boleh faham? Kan? Kalau ada orang bodoh yang berdebat dengan kita, dan kita pun perlu berdebat dengan dia, orang bodoh tadi seorang, lepas tu kita berdebat jadi 2. Hakikat dia sama, macam orang gila. Orang gila kalau dia main tampak kita, dan kita pula pergi tampak oleh orang gila, maka orang gila ada 2 kat situ. Kalau kita main hospital punya tanya rambutan punya ambulans, dia ambil 2-2. Dia kata saya tak, pasal tak gila tak dengan orang gila pun berkelahi. Sebab itu hakikat dia, kita kena usaha untuk banyak merenung diri lah. Sebab tu mulut kita ada 1, cakap kurang, telinga ada 2 untuk dengar banyak. Kemudian kebencian Allah ke atas orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan, antaqulu ma la taf'alun. Yang ni yang lebih berat, ini yang cukup risau. Tetapi dalam waktu yang sama, apa yang kita nak boleh buat, usaha kita untuk mengelakkan daripada jadi orang yang macam ni, lima yaqulu ma la taf'alun ini, iaitu dengan kita bermohon kepada Allah, ya Allah, bagilah aku jadi orang yang boleh buat benda baik yang aku duk beritahu dekat orang untuk buat. Dan insya-Allah kita akan dapat jalan, kita akan dapat satu peluang untuk juga melakukan perbuatan baik tersebut. Dan melainkan kalau ada halangan-halangan besar, melainkan ada satu benda yang tak boleh untuk yang menyekat kita daripada buat benda baik itu, ya Allah. Tapi kalau tak ada apa, insya-Allah kita akan dapat untuk buat. Dan kemudian Hujatul Islam Al-Ghazali telah mengatakan, 2 orang lelaki telah menimpakan musibah kepadaku, orang alim yang cabul dan orang jahil yang beribadat. Si jahil memperdaya orang ramai dengan ibadahnya, si alim pula memperdaya orang ramai dengan kecabulannya. Yang ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia beritahu ada 2 orang lelaki telah menimpakan musibah kepada aku, satu benda yang tak elok. Orang yang alim yang cabul. Yang cabul dekat sini maksud dia yang tidak mau untuk melakukan ataupun menyampaikan kebenaran sebab dia alim, dia tahu. Dan yang keduanya orang jahil yang tak tahu apa tetapi pulun nak buat ibadat. Dan dia sebut juga si jahil memperdaya orang ramai, si jahil memperdaya orang ramai dengan ibadahnya, manakala orang alim memperdaya orang ramai dengan ibadat, dengan kecabulannya. Maksudnya dia cakap benda tapi dia buat benda lain. Dia cakap benda tu tapi dia buat benda yang bertentangan dengan benda tu. Dia habaq kata jangan buat itu, tapi dia yang buat benda tu. Itu adalah satu bentuk kecabulan. Dan itulah yang dikatakan sebagai memperdaya orang ramai dengan kecabulannya. Dan begitu jugalah bila sebut kata beza banding antara orang jahil dan juga orang alim,
maka tingkat timbangan dia tak sama. Hatta kalau orang jahil dia buat satu kesalahan, tak jatuh pun dosa. Dia tak tahu. Kalau tak tahu benda tu tak ada masalah apa, tak jatuh hukum pun. Arak minum haram, dia tak tahu ke tak arak tak boleh minum, maka tak jatuh hukum dekat dia. Tapi kalau orang alim, dia dah tahu, yang tu adalah satu benda. Kata Syekh Syed Ramadan Al-Buti, Allah yarhamhu, dia beritahu, kalau satu orang meninggalkan ketaatan kepada Allah, iaitu dengan melakukan kemaksiatan, disebabkan oleh dua benda. Antara dua benda ni lah, satu, dia tak melakukan ketaatan disebabkan dia rasa benda tu remeh. Yang kedua, dia tahu benda tu besar, benda tu wajib, benda tu penting, tetapi dia malas. Lebih baik yang malas daripada yang memandang ibadat itu adalah remeh. Satu orang ni dia solat, dia nak solat. Bila dia nak solat, dia kata malas solat sebab dia malas. Maka orang tu lebih baik daripada orang yang tak solat sebab dia rasa solat tu tak penting. Solat tu adalah benda yang boleh buat ataupun boleh tak buat. Yang ni beza dia. Jadi kalau ada lagi sifat malas itu, maka mujahadah lah. Kita kena perang jihad dengan kemalasan. Tak kira lah dalam apa-apa kedudukan dan juga posisi kita. Kemudian dalam satu hadis Nabi yang dikongsikan oleh Allah yarhamu Fadlatul Syekh Fatihakan, disebutkan di situ hadis riwayat Abu Nuaim, kunu lil ilmi ru'atan wa la takunu lahu ruwatan. Disebutkan, jadilah kamu orang yang memelihara ilmu dan janganlah kamu jadi orang yang meriwayatkan ilmu. Dia Nabi SAW sebut dekat sini satu peringatan untuk kita supaya jadi orang yang mengamalkan ilmu. Lebih baik amalkan ilmu yang sedikit daripada ada ilmu banyak tapi tak amal. Boleh faham? Bila tanya tahu itu, bila tanya tahu ini, tapi bila tanya buat ke tak, elek pocik, nothing, sepak tung, pukul tin, kosong, apa pun tak, kan? Bila sebut berkenaan dengan benda kefahaman, dia tahu habis. Solat apa semua dia tahu, sedekah apa semua dia tahu, Quran, qiraat apa semua dia tahu. Tapi bila tanya baca tak? Tanya buat tak? Bagi tak? Daripada kita yang dapat ilmu sikit-sikit tapi konsisten, bagi komitmen penuh, itu adalah lebih baik. Sebab nanti kalau kata kita ni banyak sangat ilmu pun, dia cerdik lebih pun payah juga. Dia beza kan antara akal penuh dengan akal jenuh. Kalau akal penuh ni dia ilmu banyak lah, tapi kalau akal jenuh ni dia kurang merata. Itu yang kita kena usahakan. Dan sebab itu kata Nabi SAW, jadilah orang yang memelihara ilmu. Maksud memelihara ilmu ni adalah dengan mengamalkan ilmu. Jadilah orang yang amilin. Dan jangan pernah kita duk sangka ataupun duk harap nak jadi orang yang alimin. Sebab alimin ni siapa-siapa pun boleh. Hatta orang yang tak beriman pun juga mampu untuk jadi alim. Tapi kalau kata sebut kata amil, dia adalah orang yang senantiasa jadi orang yang mengamalkan apa yang dia belajar dalam faham dia tentang Islam. Berhenti kan? Tunggu azan. Dia tu ada dua. Baik. Okey. Jadi itu yang pertama, berkenaan dengan sifat orang yang hidup untuk Islam. Manakala yang kedua, mencari dengan teliti sesuatu yang mendatangkan maslahat kepada Islam, kerana Rasulullah SAW telah bersabda, duru ma'a kitab Allah haithuma dar. Berlegalah kamu bersama-sama kitab Allah di mana saja ia berlega. Man asbaha la yahtamu lil muslimin falaysa minhum. Sesiapa yang bangun pada waktu pagi, berpagi-pagi dan tidak mengambil berat urusan orang Islam yang lain, falaysa min. Dia bukanlah daripada golongan mereka, bukanlah daripada golongan orang Islam itu. Anta ala saghratin min sughuril Islam fala yu'taina min qibalik. Kamu berada di satu penjuru daripada penjuru-penjuru Islam, oleh itu janganlah kamu biarkan Islam diserang daripada penjuru kamu. Yang ni yang kedua, kita sambung untuk habiskan juga tajuk yang kedua ni, sebab saya tanda hak ni bulan 4. Satu benda yang baik kepada orang Islam kita kena usaha untuk lakukan. Tak kiralah dalam apa-apa wacana, dalam apa-apa rencana, dalam apa-apa suasana, kita kena usahakan untuk jadikan kebaikan itu kembali kepada Islam. Antara yang Nabi SAW sebutkan pada hadis yang kita
kita kongsikan di situ adalah duru ma'a kitab Allah haitsu maddar. Berlegalah kamu bersama-sama kitab Allah di mana saja ia berlega. Maksudnya, kalau selama mana kita hidup atas muka bumi, ada saja benda yang Allah Ta'ala sebutkan, firmankan dalam Al-Quran, dan benda tu menepati perkara tersebut, maka kita kena ikut apa yang Quran kata, apa yang Quran suruh. Dalam bab pakaian sebagai contoh, ada tak Allah Ta'ala sentuh berkenaan dengan pakaian? Ada, kita kena ikut perintah Allah. Dalam bab berhutang, ada tak contoh yang Allah Ta'ala berikan pada firman dia? Ada tak cerita dalam bab menghubungkan silaturahim? Ada. Jadi nak habaq mai, Al-Quran itu mencakupi seluruh keperluan kita masa hidup. Sebab masa mati tak payah fikir lah, jangan duk fikir masa mati. Tapi Al-Quran dia bagi tahu dekat kita bukan dekat hidup, sebelum kita hidup, sebelum kita dihidupkan, sampai kita dimatikan, selepas kita mati, sampai kita dibangkitkan semula, sampai kita dimizankan, sampai ke dalam syurga. Nak abang kata betapa spesifiknya Al-Quran merangkumkan semua keperluan kefahaman manusia, sebab manusia ini diciptakan dengan satu sifat, wa'allamahul bayan. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sifat dia adalah sifat yang suka nak tahu, dan dia kena perincikan pasal apa dan kenapa. Sampai kita ada orang tolong fikir, ni kalau dah habis ini kita nak pergi ke mana, habis ni pergi ke mana. Masih lagi diperdebatkan beberapa isu-isu tertentu dalam ayat-ayat berkenaan dengan kehidupan selepas kematian dalam Al-Quran. Betapa besarnya. Saya baru-baru ni ada satu sesi kaunseling dengan satu orang yang murtad lah, nak murtad. Dan dia ada satu agama dia bagi tahu dekat saya, dia kata Quran ni ambil daripada kitab dia. Quran ambil daripada kitab agama tu. So saya tanya dekat dia, ayat apa yang dalam kitab tu yang Quran ambil, tolong tunjuk. Dia kata tak ada. Dia tak ada lah ambil sebiji macam tu, tapi maksud dia sama. Dan dia pun cerita dekat saya, dia kata dalam kitab tu sebut macam ni. Saya tanya dekat dia, kitab yang mana? Sebab dia kata kat itu dia agama Hindu. So saya tanya dekat dia, kitab yang mana? Dia kata kitab yang hak dia duk ada tu lah. Tahulah, kitab Vedas saja ada 8 pecahan. Ambil kitab mana? Ambil kitab Upanishad ke, Mahabharata ke, Purana ke, ataupun ambil kisah Ramayana ke? Ambil kitab mana? Oh, dia kata tak tahu tu. Takkan tak tahu, takkan aku pula nak tahu kitab. Dia pula tanya kat kita, ada kitab banyak ke? Ada lah banyak. Takkan aku pula nak abang kan? Hang lah patut kena abang kat aku, dah hang yang nak meninggalkan Islam. Patutnya kena tahu lebih kuat lah. Dan bila kita tanya dekat dia, apa yang dikatakan sama? Dia kata kehidupan selepas kematian. Dia cerita lah dalam pemahaman dia yang dia beritahu tu. And then saya tanya dekat dia, ada tak cerita tentang berlakunya kiamat bumi ni, hancur alam semesta ni, ada? Setakat yang dia tahu, dia tak ada. Jadi hang tak boleh kata lah kata Quran tiru kitab, sebab ada benda yang tak ada dalam kitab itu ada dalam Quran. Bahkan spesifik, bukan dekat Allah Ta'ala cerita suasana orang ramai macam mana, tak. Riak wajah muka orang Allah Ta'ala boleh rakamkan, rekodkan untuk dipaparkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana tertunduknya manusia di hari kiamat kelak, macam mana risaunya manusia, macam mana cerianya manusia, macam mana manusia berjalan dan bergerak ketika mana titian sirat dan sebagainya. Dan semua itu secara spesifik Allah Ta'ala inklusifkan dan eksklusifkan untuk kita ambil pengajaran dan juga peringatan. Dan benda ni bila kita tengok balik, dia tidak ada isu berkenaan dengan Quran ambil daripada mana, tidak. Kalau kata satu orang nama dia Kaisar Wilhelm yang kedua, dia penguasa kepada Jerman satu ketika, dia adalah orang yang memegang kuat ajaran Old Testament dan New Testament, Injil dan Taurat. Pada satu ketika di sekitar Perang Dunia yang pertama itu, ada satu ekskavasi ataupun cari gali yang dilakukan di kawasan sebelah Timur Tengah, di kawasan sekitar Mesir. Dan dalam ekspedisi arkeologi itu, mereka jumpa batu bersurat Hammurabi. Pernah dengar batu bersurat Hammurabi? Bila dia tengok batu bersurat Hammurabi, sebab dia guna tulisan hieroglif yang boleh diuraikan, dan dia baca balik apa yang ditulis, maka dia kata, oh rupanya batu bersurat tu lebih lama daripada kitab Taurat, dan
Hammurabi sendiri dah bagi tahu dah berkenaan dengan undang-undang Tuhan yang ada juga dalam Old Testament, yang ada dalam kitab Taurat. Maka kata Wilhelm yang kedua, dia kata walaupun batu bersurat itu telah pun menghilangkan kesucian Taurat pada diri dia, tetapi isi dan intipatinya adalah satu benda yang sama, dan aku tetap berpegang dengan apa yang disebutkan oleh batu bersurat Hammurabi dan juga kitab Taurat, iaitu mengesahkan Tuhan yang satu. Jadi peringatan yang Allah Ta'ala berikan daripada zaman Nabi Adam, bermula secara eksklusif spesifik pada zaman Nabi Nuh AS sampailah kepada Nabi Muhammad, adalah berturutan dan berterusan sampailah ke kiamat. Cuma kita alhamdulillah, kita jadi umat Nabi SAW, kita ada Quran. Yang ni saya sebut, kalau dalam hati tu dia ketak kaki berbuih mulut nak baca juga kitab Taurat yang benar, bacalah Quran, cari kisah Nabi Musa. Ada banyak kisah Nabi Musa, 136 kali diulang sebut nama Nabi Musa. Kalau kita nak cari cerita kitab Injil, bacalah kisah Nabi Isa. Ada dalam surah Ali Imran yang utama, juga surah Maryam, cerita berkenaan dengan keluarga Nabi Isa AS. Ketak nak baca kitab Zabur, bacakan kisah Nabi Daud AS. Nak baca suhuf Ibrahim, sila bacakan kisah-kisah Nabi Ibrahim yang dimuatkan dalam 25 surah berbeza, yang diadakan pada setiap kalimah-kalimah tentang pengkisaan Nabi Allah Ibrahim AS. Dan semua itu termaktub secara jelas dalam Al-Quran, dan tak perlu untuk kita pergi gagau dekat kitab-kitab yang lain yang pastinya telah pun termasuk dalam satu risiko besar yang Allah Ta'ala kata apa? Syarul bariyah. Siapa syarul bariyah? Kafaru min ahlil kitab. Kan Allah Ta'ala sebut dah, orang-orang kafir daripada ahli kitab, depa yang adjust, depa yang alter, dan kalaulah kita ambil pada jalur faham mereka, itu adalah satu perkara yang berisiko. Walaupun dia nampak macam lunak, macam mesra dengan Islam, tetapi hakikat dia adalah satu benda yang mengikis keimanan kita kepada Allah SWT. Dan saya sendiri pun bila duduk dalam platform dakwah ni, kita nampak kesan dia, betapa orang yang bawa mindset untuk beriman kepada Abraham beza dengan Allah, orang yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Beza orang yang beriman kepada Yesus dengan orang yang beriman kepada Nabi Isa ibn Maryam. Beza, cukup beza. Dan kita dapat rasa kesan dia sampai hari ni. Sebab benda-benda ni dah mula agak-agak menular di kalangan anak-anak muda, sebab mereka rasa macam agresif, mereka rasa macam mudah terpaut sebab ada bunyi-bunyi pelik-pelik sikit kan. So benda-benda tu kena jaga. Saya tak menolak kalau tuan-tuan duduk dalam satu wadah dakwah yang sedemikian, tak ada masalah, tetapi ajaklah masyarakat umat untuk kembali kepada Quran. Itu adalah lebih menyelamatkan, itu adalah lebih memudahkan. Dan sebab itu setiap benda yang ada kaitan kisahnya yang Allah Ta'ala muatkan dalam Al-Quran, kita kena kembali untuk melihat apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian, man asbaha la yahtamu lil muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang hidup setiap pagi, setiap hari dia bangkit, dia hidup, dan tak pernah ada rasa untuk fikir orang Islam yang lain, dia bukan di kalangan orang Islam itu. Ini adalah satu benda yang bahaya. Sebab itu paling tidak kata ulama, bila kita nak menutup doa setiap kali waktu solat, tambah-tambah pula subuh kita bangkit di pagi hari, bacalah doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ila magharibiha. Baca banyak doa tu, sebab dengan kita mendoakan kepada 1.9 bilion masyarakat Islam di seluruh dunia, insya-Allah doa tu juga akan dikembalikan kepada kita oleh para malaikat. Sebab tu asbaha ni maksud dia berpagi-pagi lah, waktu subuh bila kita bangkit kan. Kalau kita sempat buat maksurat, baca maksurat. Kalau rasa boleh lepas subuh tu ada keluasan masa, kita bacalah surah Al-Fatihah sampai terbit matahari. Yang ni siapa buat? Ibnu Taimiyah buat. Bukan kata orang hak beza-beza, hak duk bang kata hak bid'ah apa semua, dia pun buat. Imam Abu Hanifah juga duduk dalam keadaan tawarruk, tak bergerak, tak berganjak, duduk di tempat solat dia tu,
dia akan baca surah Al-Fatihah sampai matahari terbit. Kalau ada keluasan masa lah. Kalau kita ni duk kena gelut nak pi goreng ketayak ke apa ke, tak usah duk buat perangai. Jangan duk buat pasal. Satgi orang heret dengan sejadah duduk di kedai kan. Duk buat teruk apa. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan man asbaha, bangun pagi, kena usaha untuk ingat orang-orang yang ada di kalangan orang Islam. Tak kiralah kita doakan apa-apa, dan jangan pernah lupa untuk doa-doa yang kita sebutkan tadi. Dan doa ni selalu dia akan jangkit sekali dengan doa ibu bapa kan. Allahumma ghfirli zunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau boleh sambung maghrib ila masyariq ila magharibiha, daripada timur hingga ke barat. Anta ala saghratin min sughrin Islam fala yu'taina min qibalik. Kamu berada di satu penjuru daripada penjuru-penjuru Islam, oleh itu janganlah kamu biarkan Islam diserang daripada penjuru kamu. Maksud dekat sini dia nak abang, kita ada potensi dan posisi kita. Ada di kalangan kita adalah pendiri kepada institusi pendidikan. Ada di kalangan kita adalah pengusaha di perkilangan swasta dan sebagainya. Ada di kalangan kita adalah orang yang berurus jualan beli dan sebagainya. Ada orang yang dia rancak dalam permainan sukan dan sebagainya. So mana-mana pun kita duduk, kena bawa wadah dan juga kena tunjuk keislaman itu. Yang ni yang kita selalu sebut, Islam bukanlah satu benda yang you have to tell others that you Muslim, but you have to show others that you Muslim. Kamu bukan takat beritahu ke orang kamu Islam, tapi kamu kena tunjuk kamu tu Islam. Kita duduk tak mana pun, sampah jangan buang merata. Sampah jangan buang merata. Ni duduklah kereta, kita duduk buang merata lah. Lepas tu duduk cerita bumbang-bumbang. Jaga, jangan kita buat panggil lagu tu. Meludah juga sama. Carilah tempat yang sepatut padan kalau kita nak buat benda-benda yang seperti itu. Nak membuang air kecil dan sebagainya, cari. Baru ni pun berkeli. Masuk bilik ayak dah habis dah, ayak tak ada kan, masuk marah pula. Dan sebab tu ini semua adalah ujian dan kena jaga. Sebab kalau kita tak tunjuk kebaikan Islam yang masih lagi tersisa dengan kita, takut-takut disebabkan oleh satu orang kata kelantangan dan kelancangan perkataan yang keluar pada lidah kita, akhirnya orang menisbahkan itu seluruh Islam. Yang ni yang juga yang selalu kita ingatkan. Bila kita Islam, orang masuk Islam, selalu saya pesan benda ni. Bila kamu datang, kamu masuk Islam, kamu adalah orang yang menjadi duta kepada Islam. Keluarga kamu tak tengok orang Islam lain, dia akan tengok kamu. Macam Mu'allah masuk Islam kan, kalau baik dekat kamu, maka Islam seluruhnya baik. Tapi kalau tak baik dekat kamu masuk Islam jadi susah, masuk Islam jadi tak elok, masuk Islam jadi lagi teruk, tak tanya khabar dan sebagainya, maka Islam seluruhnya akan dipandang sebagai tak baik. Dan benda tu juga dekat kita. Tak kiralah dengan siapa pun yang kita nak berurusan, usahalah untuk kita jadi orang yang menyampaikan Islam secara teliti dan berhati-hati. Dalam peperangan Uhud, Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari mengembuskan nafas yang terakhir, dan pada tubuhnya terdapat 70 lubang liang bekas tikaman pedang, tombak dan panah. Sekalipun demikian, beliau tetap berpaling kepada Zaid bin Sabit dan berkata, sesungguhnya aku telah tercium bauan syurga, dan katakan kepada kaumku golongan Ansar, tidak ada penipuan di sisi Allah bagi kamu sekiranya kamu ikhlas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada kamu masih terdapat mata yang sanggup mengerdik. Kemudian rohnya pun diangkat Allah pada ketika itu juga. Zaid bin Sabit dalam medan Uhud, bila dah selesai semua, dah angkat dah jenazah Sayyidina Hamzah, masa tu Nabi SAW tercari-cari mana ada Sa'ad bin Rabi'. Nabi dapatkan Zaid bin Sabit. Wahai Zaid, pi cari, dapatkan Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Zaid bin Sabit masuk ke dalam tengah medan yang ditinggalkan di medan Uhud, dan di situ dia dapati Sa'ad bin Rabi' sedang tercungap-cungap. Maksudnya dah nak hujung nyawa dah. Dan ketika itu dapati pada badan dia penuh dengan lubang-lubang kesan tikaman, luka yang amat dalam. Bukan kata 70 di sini, bermaksud dikira 70, lebih daripada 70. Sa'ad bin Rabi' dia adalah satu orang Ansar. Dia masuk Islam
selepas Nabi SAW datang ke Madinah bersama dengan Usaid bin Khudair, As'ad bin Zurarah, dan dia adalah orang yang amat-amat memberikan komitmen kepada Islam. Dan ketika mana duduk di saat itu, dia beritahu, sesungguhnya aku telah tercium bau syurga. Masa Zaid mai, Zaid tanya, wahai Sa'ad, Rasulullah SAW memberikan salam kepada engkau, mengirimkan salam kepada engkau, bagi salam. Kemudian jawab Sa'ad bin Rabi', waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam Nabi SAW. Dan dia beritahu, Zaid bin Sabit katakan Sa'ad bin Rabi', wahai Sa'ad, bagaimana keadaan kamu sekarang ni? Hang macam mana ni? Pasal dah tercungap-cungap, hang macam mana? Maka jawab Sa'ad bin Rabi', sesungguhnya aku telah tercium haruman syurga. Tolong bagi tahu dekat orang-orang Ansar, janji Nabi itu adalah betul. Benda yang Nabi sebut tu semua betul. Dan disebutkan juga tidak ada penipuan di sisi Allah bagi kamu sekiranya kamu ikhlas terhadap Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan kepada orang-orang Ansar, wahai Ansar, jangan pernah biarkan tentera musyrik merapat mendekat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu cuma boleh untuk mengesot pergi mempertahankan Nabi, walaupun kamu cuma boleh untuk mengedipkan mata untuk mempertahankan Nabi, walaupun kamu cuma boleh untuk menggerakkan jari semata-mata untuk mempertahankan Nabi, jangan pernah berunduk. Dan ini adalah perkataan Sa'ad bin Rabi', dan dia katakan di hujung perkataannya, dan pada kamu masih terdapat mata yang sangat mengerdip, dan untuk kamu masih ada orang yang mata dia masih lagi mampu untuk berkelip. Orang tu pun kena ada rasa untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini situasi orang yang dijanjikan, dan bukan dekat dijanjikan, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sebut awal tadi, full of sweat and blood, penuh dengan perjuangan peluh dan darah. Dia bukan main dengan basa-basi hidup berfalsafah, tidak. Dia main dengan kering kontangnya dahagakan keimanan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjaga nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni dia mesti ikat pada awal tadi, macam kita sebutkan, ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia tak boleh main dengan finger snap, tak. Dia bukan main sekali petik 10 yang datang tahu, tak nak. Hak tu Piramli boleh. Hak ni kita kalau kata nak buat, memang kena ada susah, kena ada perih, kena ada jerih, kena ada perih. Kalau tak ada benda-benda ni, kita amat jauh daripada jalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi duduk pada satu line yang nipis. Janganlah kita menyusahkan diri pula. Jangan pula kita mencederakan diri pula. Jangan pula kita menyakitkan diri kita pula semata-mata nak dapatkan benda tu. Ketahuilah, setiap gelisah, sedih kita, fikir masalah umat, fikir anak-anak, fikir orang yang tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat dan sebagainya, semua benda tu akan dapat ganjaran yang dikecilkan daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar risau kita. Allah Taala akan balas misqala dzarratin khairan yarah, mesti akan dapat. Cuma nak kekal rasa benda tu lah, itu yang susah. Sebab tu kena syukur pasal kita duduk dalam majlis yang macam ni, tempat yang macam ni, maka kita diingatkan selalu untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat situ saja untuk malam ni. Kita berhenti pada tajuk ketiga. Kalau ikut dalam kitab Pustaka Darussalam muka surat 129, Pustaka Fajar muka surat apa? 110. Nanti kita akan masuk merasa bangga dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Allah, dan bagaimana menguruskan kebanggaan dan juga menguruskan kebenaran ini. Sebab hari ni ramai orang dia, itulah macam saya sebut, dia pun agresif sangat nak abang kata Islam ni betul, tapi dia tak mulakan daripada tapak yang kuat. Kita nak abang kata Islam yang betul, tak perlu kita nak abang, memang benda tu dah tak boleh disangkal lagi. Cuma kita tu betul ke tak? Kalau kata kita betul, mereka pun insya-Allah akan dapat kebaikan. Ini bulan 6. Jadi moga-moga takat turut perkongsian. Masih lagi sempat kot nak sebut minal aidin wal faizin. Malam tu dah ucap dah kan, selamat hari raya taqabbalallahu minna minkum. Dan selalu saya pesan sekali lagi lah, jangan pernah tinggal doa Rabbana taqabbal minna. Setiap kali kita
ada ruang, masa dan sebagainya, selesa pada keadaan, banyakkan baca doa Rabbana taqabbal minna. Doa ni kita minta amalan kita sepanjang bulan Ramadan yang lepas Allah Ta'ala terima. Dan teruskanlah yang mana puasa sunat 6 dan sebagainya, tolong selesaikan. Alhamdulillah puasa 6 masih lagi tinggal 6 hari je, dia kata okey lah. Tak banyak mana Ustaz, puasa 6 saya tak banyak mana, tinggal 6 hari je. Baguslah, ada juga niat dia nak puasa, sementara kita masih lagi duduk dalam bulan Ramadan. Jangan duk tanya banyak. Saya masuk bulan Ramadan, bulan Syawal, saya masuk dalam kelas hari ni, saya bak lah dekat student. Dia tanpa saya duk tanya banyak sangat lah. Nak puasa gabung ke puasa sunat, hampa puasa sudah. Ni tanya sampai nak habis Syawal lah, haram tak puasa pun. Kita pula tengok ceri dan kata buat ni, bila nak puasa tak tahu. Sebab tu kalau kata boleh puasa, bangkit puasa orang. Jangan duk ni. Memang dia punya ujian dugaan dia berat. Kita dah steady dah sampai pukul 2, tetap member telefon ada kambing golek. Ini cabaran bang, ini cabaran kan. Nak mengecilkan hati kawan tak boleh, maka kita pun korban. Pukul 3 asalnya tak tampak tadi kan. Kalau kata boleh, usahlah off buang WhatsApp, tutup buang Facebook, katuk pintu rumah rapat-rapat, letak dekat situ do not entry ke apa ke, biar kita boleh puasa. Puasa bulan Syawal ni dia agak mencabar. Bukan agak memang mencabar lah. Pasal orang tak puasa, kita puasa. Masa awal puasa dulu, habis Syawal 1, kita nak ambil 2 tu tak gamak. Anak balik, cucu balik dan sebagainya, kita nak bagi macam-macam. So bila duk layan-layan, halah dengan ucapan pada muka, puasa seorang-seorang. Kawan-kawan semua habis dah kan. So kita doakanlah moga kita semua sempat untuk menyelesaikan puasa 6 Syawal, dia bersamaan dengan puasa dahari, puasa sepanjang tahun. Dan moga-moga itu juga menjadi satu penanda aras Ramadan yang kita lalui baru ni adalah Ramadan yang berbekas, bukan membuatkan kita buat banyak bekas kuih. Okey, semoga-moga kebaikan sentiasa bersama dengan kita insya-Allah. Jadi takat tu dulu perkongsian. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Ya Tuan. Muhammad Is, oh anak saya Muhammad Is Muawis, ya. Muhammad Is Muawis, Muhammad nama Nabi SAW, Is kekuatan. Muawis ni adalah 2 nama, satu Muaz, satu Muawis. 2 orang anak muda yang berjaya untuk menikam Abu Jahal, berjaya untuk membantah Abu Jahal. Sebab dalam medan perang Badar, dia tanya dekat Abdurrahman bin Auf, pakcik mana satu Abu Jahal? Maka Abdurrahman bin Auf tanya pasal apa? Dia kata saya nak tengok sebab dia adalah orang yang paling lantang menghina Nabi SAW. Maka Abdurrahman bin Auf duduk tengok-tengok, lepas tu dia tunjuk, tu Abdurrahman bin Auf. Maka Muawis ni kata dekat Abdurrahman bin Auf, pakcik jangan beritahu dekat kawan saya. Kawan dia nama Muaz. Muaz pun main tanya pula dekat Abdurrahman bin Auf, mana satu Abu Jahal? Duk dengar orang-orang Mekah, golongan Muhajirin kata dia ni orang yang paling lantang duk hina Nabi. Maka Abdurrahman bin Auf tanya dekat dia, pasal apa? Saya nak bunuh dia sebab dia menghina Nabi SAW. Maka Abdurrahman bin Auf tunjuk yang tu adalah Abu Jahal. Dan dia pun beritahu dekat Abdurrahman bin Auf, jangan beritahu kat Muawis. Sebab dua-dua orang ni memang target nak membunuh Abu Jahal, bapa kepada kekafiran Firaun di zaman Nabi SAW. Dan kedua-duanya dalam riwayat Rahih Al-Makhtum disebutkan, ada yang mengatakan salah seorang, ada yang mengatakan kedua-duanya syahid sebab ditebas tangan. Satu ditebas tangan, satu lagi dicantas kaki oleh tentera musyrik. Dan mereka datang kepada tentera Islam dan beritahu kata kami berjaya membunuh. Sebab satu orang berjaya tikam kaki Abu Jahal, satu lagi berjaya untuk tikam di bahagian badan Abu Jahal. Dan akhirnya kedua-duanya dalam riwayat tersebut, dua-duanya syahid di medan perang. Usia pada waktu tu 13-14 tahun, muda. Tapi nak abang kata ni, yang kata geng Sa'ad bin Rabi' ni, golongan yang golongan Ansar
sayang dekat Nabi, Allah Ta'ala bagi dekat dia cinta pada Nabi SAW, dan mereka tidak ada basa-basi dengan kekafiran. Bukan orang kafir, tetapi kekafiran yang menentang kebenaran Nabi SAW. Jadi Muhammad Is tu kekuatan. Kalau perempuan dia jadi Izzah, kalau perempuan dia jadi Izzah, bukan Izzah no, Izzah yang ni lah. Dia kata Izzah mana pula kan? Hak ni apa nama, bubuh untuk lelaki Ais. Baik, moga-moga insya-Allah dekat itu dulu perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala alam.